Bukan ke tahun lepas ke warehouse SAS kena bakar? Betul Sifu. Siapa yang bakar tu? Cuba cerita sikit. Lambat, you tertinggal. Bila you tertinggal, bisnes boleh meninggal. Bila bisnes meninggal, you mesti menyesal. Selamat Hari Raya. Kita dah tak lama lagi nak menyambut Hari Raya Aidilfitri. Jadi sekali lagi kita bawakan sesi podcast kita ni dengan individu yang istimewa, yang mana dia menjual baju Melayu saja, baju Melayu. So dengan ini kita nak mempersilakan seorang yang istimewa, yang meletup bisnesnya tiap kali raya mesti buat juta-jutanya. Yang ini kita mempersilakan SAS dari Elra. Apa khabar SAS? Waalaikumsalam. Orang Temeloh Orang Temeloh Bukan. Bukan. Temeloh. Mak pun Temeloh. KL. Orang KL. Okay. So bagaimana puasa tahun ni? Cukup tak? Saya cukup Alhamdulillah Sifu. Alhamdulillah. Yalah, stok banyak kan. Kerja kat panas tahun ni. Boleh tahan ni. Kita shift malam je. Banyak pedas. Alhamdulillah. Sebab susun stok tu waktu malam. Okay. So just waktu siang tu kedai-kedai akan berniaga, ni berniaga. Tapi kita agihkan stok, uruskan stok tu kebanyakan waktu malam. Jadi kalau SAS ni sebenarnya sebagai apa orang panggil? Stokis Stokis ke apa? Distributor. Distributor. Betul. Main distributor. So main distributor untuk Elra ni ada berapa ramai? Oh yo. Ada, saya pun tak pasti. Jadi SAS ni antara yang paling top lah. Betul. Paling disayangi oleh Al Azman katanya. Okay. So target tahun ni berapa? Berapa line dapat jual tahun ni? Target tahun ni total saya target adalah lebih kurang dekat-dekat 400,000 lah. 400,000 line. Atas 300,000 lah. 300,000 line. So berapa jualannya? Cuba kira. 300,000. Oh, 30 juta lebih dekat 40 juta. Mesti besar modalnya tu Besar rolling. Besar rolling tu kena adalah strategi fundingnya buat pula kan. Okay SAS, kita nak tanyalah macam mana sambutan perayaan pada tahun ni terhadap baju Melayu berbanding tahun lepas? Sambutan perayaan tahun ni adalah semakin cepat daripada tahun sebelum ni. Okay. Macam tahun sebelum ni bulan 1 tu macam biasa-biasa lagi. Tapi tahun ni start bulan 1 tu dah macam power betul. Okay. So sampaikan kita orang bulan puasa sepatutnya baru buat sale yang banyak, tapi bulan puasa ni dah stok tu makin susut buat kacau. Baru minggu pertama dah susut. Betul, dah banyak susut lah. Kita pun macam pening tadi. Huru hara yang baik lah orang kata. Yang baik, Alhamdulillah. Betul. Jadi tahun ni berapa koleksi baju Melayu yang Tahun ni ada dua koleksi yang saya ambil. Satu Magnificent 4.0 dan satu lagi Ultimate 2.0. Dia dua versi lah. Dua versi. Satu versi berapa color? Banyak, 70. Untuk 70. HQ keluarkan 70 tapi saya ambil hanya 45 kali saja. Ini tahun lepas punya. Ni, betul. Warna lilac. Ini saya ada yang ni. Saya suka yang ni. Betul. Jadi apa strategi yang digunakan oleh SAS untuk mencapai target 40 million tu? Okay, bagi saya kena, kalau saya nak capai satu target yang besar, saya kena fokus banyak tempat lah, banyak channel. Maksudnya ada Shopee, ada TikTok, ada Lazada, ada Instagram, ada Bazar Ramadan, tapak-tapak. Bazar Ramadan pun jual juga? Tak, sorry, tapak-tapak. Okay. Expo Raya. Ada kedai, ada dropship, ada online, semua. Berapa sale channel tu? Ada lebih 10 sale channel. Betul. Kalau sebelum ni berapa sale channel je guna? Sebelum ni agent macam-macam juga, banyak juga. Tapi tahun ni kita lebih fokus setiap channel tu memang memberi satu sale yang besar. Jadi setiap sale channel tu dah set dah targetnya berapa, apa strateginya. Jadi setiap sale channel tu dia ada strategi tersendiri. Betul. Macam dekat TikTok je kita ada 10 TikTok account. Seller account. Di bawah SAS lah. Maksudnya bukan company lah. Dia betul. Kita buka seller account tu, which is seller 1, seller 2, seller 3. So betul-betul gerila kita
kita kumpulkan kat Shopee kita buka banyak, Lazada pun kita buka banyak. So sini dapat. Benda tu yang banyak membantu kita punya sales sebenarnya. Jadi kali ni banyak staff yang freelance juga ataupun macam mana part time? Dia memang sebab saya rasa saya kena jaga kos, kita nak pastikan sale banyak, profit pun banyak. Okay. So memang kebanyakan staff dekat bekerja dengan saya tu adalah staff part time. Maksudnya bulan puasa je ada, bulan tak puasa dia dah tak ada dah. Sebab ialah waktu ni demand berpuluh kali ganda. Betul. Jadi dalam banyak-banyak sale channel ni, sale channel mana yang betul-betul SAS beri perhatian lah, beri fokus? Betul. Yang paling best lah SAS Paling nak best. all out. Kau entam kasih entam. Antara yang kuat TikTok, Okay. tapi sebenarnya semua tempat kuat. Okay, kita cakap kalau sebelum bulan puasa, online lah kuat. TikTok, Shopee, Instagram, online kuat. Tapi bila bermasuk bulan puasa, kedai and tapak akan jadi kuat. Sebab orang feel sendiri kan. Betul. Tapi kita bagi laluan dulu dekat online. Ambil stok-stok yang apa yang ada. Once online kan tutup awal sikit. Dia mungkin tutup seminggu sebelum raya. So time tu online tutup, barulah laluan untuk semua All out offline. Betul. Bukan bermaksud offline tu tak jalan kan. Betul. Cuma dia punya push tu 2 minggu tak akhir. Betul. 2 minggu terakhir kita bagi laluan. Saya pun nak cari pula depan ni. Betul. Cari baju warna orange. Orange mate. Tipu saya pun pening dulu. Satu Malaysia cari. Fenomena orange tahun ni Saya pun tak tahu warna tu akan meletup. Sebab kita ada warna tu tahun-tahun sebelum ni. Okay. Tak pernah meletup. Tiba-tiba tahun ni satu Malaysia cari. Benda tu jadi kejutan lah. Bila main baju ni bahaya sikit. Sebab kita tak tahu warna apa yang ada pergi. Okay. Kita nak tanyalah SAS kan, untuk menjual baju Melayu ni, pesaing dia of course ramai kan. Betul. Dan saya nampak macam SAS sendiri menggunakan strategi influencer, betul? Betul. Antaranya ambil Beto Kushairi. Betul. Tak ke saya nampak ada orang komen ada orang komen SAS ni era ni tak ada strategi ke? Pergi tiru strategi brand lain yang dah buat pada tahun lepas. Okay. Bagus punya komen. But untuk pengetahuan, kita ambil dalam keadaan orang tu dah habis kontrak. So dia free lah untuk pergi ke mana-mana sahaja. So kontrak tak ada dan kita tawarkan. Benda tu pun berlaku. Dia macam pemain bola lah. Boleh pas-pas. Sebab daripada tim kita pun ada kita punya influencer yang pergi ke sana. Dan dia beli ketika kontrak dah habis. Kan? Benda tu adalah normal. Dia ambil kita punya, kita ambil dia punya. Sama je. Kalau jadi bersaing. Betul. Maksudnya masing-masing ada strategi tersendiri. Masing-masing ada kan? strategi. Betul. Cuma saya nampak lah ada satu kempen tu dia SAS menggunakan lagu sopan santun. Kenapa tiru sopan santun tu? Kenapa tak guna muzik lain? Sopan santun mana? Sopan santun ataupun bersilat lah, bersilat. Saya tak tahu yang mana satu. Macam ada orang cakap ada orang cakap kempen marketing Elrah ni dari SAS ni macam mengikut-ngikut orang. Rasanya tak betul lah tu. Sebab kebanyakan adalah kita buat sendiri. And kita gerakkan sendiri. Cara kita tersendirilah. Mungkin ada kebetulan lebih kurang kebetulan lebih kurang tu kat part mana kan? Kat part mana tu saya nampak mungkin sebab bila Beto tu bersilat tu kot. Dan dia memang orang silat. Betul. Sebab silat tu bukannya kita punya corak. Memang tu corak daripada apa yang dia buat. Dia sendiri. Itu silat yang dia, bukan dia kita, bukannya dari brand-brand yang dia attach sebelum ni. Itu memang silat dia sendiri. Okey. Jadi itulah yang saya nampak sebenarnya kalau dalam pasaran Malaysia ni. Tadi sebelum ni pun kita ada buat podcast dengan Hijab Istahak dengan brand Sultannya. Jadi sebenarnya pasaran tu besar. Sebab Melayu ni orang boleh pilih nak jenama era eksklusif ke, nak jenama bulan bintang ke, sultan ke, yang tak ada jenama pun orang boleh pilih sebab dia adalah keperluan. Betul. Jadi bagaimana SAS melihat persaingan dalam market
Dalam market saya rasa makin besar marketing, makin ramai orang buat marketing adalah market tu akan jadi lebih besar. Peluang tu akan lebih besar. Orang ada banyak pilihan. Orang ada banyak pilihan dan benda tu buatkan orang terpaksa memakai. Dulu mungkin orang boleh pakai baju yang lama tapi tahun ni dia rasa macam nak try. Pilihlah brand A ke B ke C ke. Betul. Sebenarnya bila marketing tu berjalan, market tu lebih besar. So benda tu bagus untuk industri kita. Betul. Alhamdulillah. Sebenarnya ini ialah kita sama Melayu Islam, ini adalah kebangkitan ekonomi, betul tak Sas? Betul. Saya melihat benda ni sebagai satu kebangkitan positif yang membangkitkan ekonomi itu sendiri. Yang mana orang Melayu Islam ni dominan dalam industri pakaian baju Melayu ni. Jadi sebenarnya kita patut banggalah, walaupun muncul player-player baru pun tak ada masalah. Betul, tak ada masalah. Sebab alhamdulillah setiap tahun sale kita makin naik. Maknanya benda tu walaupun persaingan makin tinggi tapi demand tu sebenarnya demand tu melonjak. Semua orang buat marketing. Betul. Semua orang menambah value dekat produknya. Betul. Kan. Jadi kali ni tahun ini SAS sendiri dengan Era, apa kelainan yang dibawakan dari segi value ke, dari segi offer ke, dari segi collection yang dibawakan berbanding ialah banyak reseller lain lagi kan. Kelainan dia adalah boleh share kan ni? Yang boleh share. Yang boleh share lah. Maksudnya kita lebihkan bahagian marketing and insyaAllah pada hari esok kita akan adakan di cinema dia di Pavilion. Kita akan tayangan movie yang kita dah buat, short movie film bersama artis dan peminat-peminat Era, peminat artis tersebut juga, dan bersama ejen-ejen dan dosi-dosi kita untuk kita raikan benda tu bersama. Kita book 2 hall besar, full besar, dan kita book untuk itu antara kelainan dari segi marketing dia lah. Yes. Banyak sebenarnya yang kita buat lain. Ni samping ni dapat ke ni? Dia tak sampai. Ni samping tu saya punya. Lupa marketing. Tahun ni kita ada bagi free samping. Kalau beli samping ni adalah samping Era. Logo Era. Dia bukan je samping yang kita beli daripada Pakistan atau sebagainya. Dia adalah samping logo Era yang kita buat khas untuk customer Era. Betul. Jadi ada banyak pilihan lah. Ada banyak pilihan color, tapi semuanya logo Era. Syaratnya kena beli baju Melayu baru dapat. Betul. Wajib beli baju Melayu baru dapat samping, butah, handkerchief. Semua ni all include. Dapat apa tu? Handkerchief. Saya tak reti nak sebut ni. Kena beli ni, kena beli. Saya tahun ni saya target nak beli 3 hingga 5 baju Melayu dari semua brand yang banyak sekali. Kita support semua. Alhamdulillah, terima kasih sibuk. Saya dah tengok dah KJ. Boleh dapat KJ untuk marketing campaign SAS punya campaign. So KJ ni macam mana dia sanggup terima perlawanan dari SAS ni? Dia dah study dulu. Sebab dia bukan orang yang biasa, memang orang biasa. Dia dah study dulu sebelum dia pilih untuk kita. Sebab dia pun cakap ada 2-3 pilihan. Dan dia betul buat study. Maknanya bukannya dia tengok, dia memang buka, baca betul semua. Semua sekali dia baca. Dan alhamdulillah dia memilih kita. Dan kita nampak benda tu adalah satu kerjasama yang baik. InsyaAllah untuk 3 tahun, 4 tahun terus yang akan datang. Dan ada lagi kejutan yang KJ akan buat untuk Era eksklusif. Boleh share ke? Tak boleh. Tak boleh lagi. Tapi surprise lah. InsyaAllah dalam minggu depan kau akan dapat tahu. Benda yang sangat orang mungkin tengok minggu depan ni. Dalam minggu ni lah bila dipaparkan video podcast ni. Jadi kejutan daripada KJ. So sebenarnya pemilihan KJ ni adakah sebenarnya nak capai target market tertentu ataupun macam mana sebenarnya? Apa tujuan memilih KJ sebagai face off kali? Membuka satu lagi kita punya market sebenarnya. Sebab KJ ada market Target tersendiri. abah-abah ni. Geng abah-abah. Betul. Kalau kita tengok sebelum ni Hijab Istahab dia guna Datuk Adi Putra. Betul. Jadi untuk
Elrah menggunakan KJ. KJ betul. So dah ramai dah geng-geng abah-abah beli. Oh, Alhamdulillah luar biasa permintaan. Memang cakap tak cukup tangan lah. Dan pening pun dapat pening. Pening di mana pening yang baik lah. Stok. Dia warna orange kan? Dia orange tu memang dah habis. Yang KJ pakai warna apa ya? Saya tak ingat. Semua colour. Oh, semua Semua colour. colour. Yes, ada gambar. Saya rasa paling menonjol merah kot. Merah ke betul. orange? Ke sebab parti? Bukan. Bukan. Tapi dia ada karisma dia sendiri, ada Betul. persona dia sendiri, tak kisah dari orang pelbagai fahaman ke dari segi negeri pun semua memilih dia disebabkan kredibiliti dia juga kan. Betul. Okey. Apa yang Sas rasalah potensi akan datang untuk baju Melayu, market baju Melayu ni? Potensi akan datang. Ha. Saya rasa akan jauh lebih baik daripada sekarang sebab Tak nampak macam tepu ataupun ada peluang bagi saya setiap tahun orang mencari baju Melayu. Tak kisah ada yang ada brand ataupun tidak ada brand. So market tak pernah tepu. Benda ni dah bertahun-tahun. dia keperluan bila orang mesti baru. Betul. Semua nak family senodon. Semua baru. Mungkin dia nak cari yang murah dan mahal. So bagi saya market tak pernah tepu. Market sentiasa ada. Even tahun depan akan sentiasa ada. Tapi kita kena memeriahkan market ni supaya benda ni akan jadi lebih meriah. Makin tahun makin meriah. Betul. Jadi tak ada isu. Maksudnya pertambahan baju Melayu untuk budak-budak pula kan? Betul. Mungkin kita boleh buat pertambahan baju Melayu budak-budak. Tapi bagi sebab setiap design yang kita keluarkan tu kos dia pun sebab tu kita memilih untuk fokus satu ni. Kita tambah juga banyak-banyak macam saya lah. HQ dia memang buat baju budak, kuta dan sebagainya. Tapi untuk saya ada HQ memang ada buat. Tapi Betul. SAS tak ambil lah. Tak ambil sebab fokus dia. kita nak fokus. Kalau kita duit akan pecah ke sini. Jadi itulah game dia ya. Betul. Okay. Kita nak ceritalah SAS kan. Orang nampak SAS sekarang ni sebagai kira top distributor untuk Elrah. Orang nampak alah dia banyak duit, dia berjaya, dia kaya. Suatu ketika dulu bagaimana SAS? Suatu ketika dulu. Kita cerita waktu susah lah. Orang kalau cerita berjaya je dia tak belajar. Satu ketika dahulu struggle jugalah sebenarnya. Naik turun dalam perniagaan itu adalah lumrah dalam hidup. Saya bermula hanya menjual angkebab di tepi jalan. Jual apa tu? Angkebab. Oh. Saya jual itu angkebab di tepi jalan. Step by step saya naik membina SAS Gadget dan sebagainya. Kat SAS Gadget saya belajar which is pentingnya untuk menyimpan sifu. Sebab bila Masa SAS Gadget tu tak nyimpan. tak menyimpan sifu, ada duit, enjoy, ada duit. Setiap kita spend lah. Tapi kat situ bila SAS Gadget tu hilang, which is Instagram tu kena disable. Okay. So benda tu memberi saya satu pengajaran yang sangat besar je bro. Di mana sepatutnya kita kena sentiasa ready untuk kita berada di bawah. Sebab hidup ni bagaikan roda. Ada hari kita di atas, ada hari kita di bawah. Ramai orang dia tak menyimpan ketika dia berjaya. Termasuk SAS. Ketika tu. Ketika tu. So bagi saya kalau kita nak self reward boleh, tapi sedikit je. Ada portion dia. Ada portion. Ramai orang dia contoh dia ada 1 juta dia pergi habis 900. Apa yang SAS buat masa tu? Boleh share sikit. Benda dah lepas boleh share. Lebih kurang macam tu Sifu. Maksudnya ada duit habis. Habis ke mana? Kita pergi beli kereta, beli motor, beli tu, beli ni. Bukan habis kat perempuan Tak. Astagfirullahaladzim. Yelah orang muda dia suka belanja duit dia, beli wang kemah dah, bawa pergi travel dah kan. Tak ada Sifu. Sebaiklah SAS masa tu. Alhamdulillah walaupun suka berbelanja tapi menjaga apa orang kata tu daripada maksiat Betul, tak ada Sifu. Soalan panas tu. Okay, jadi bila jatuh tu maksudnya macam mana? Tak ada duit ke? Maksudnya tak banyak ke? Hutang Alhamdulillah saya memang tak ada hutang dengan sesiapa Sifu. Saya tak jadikan
kita kena sentiasa berhutang, tak. Tapi bab tak ada duit. Tapi ketika tu alhamdulillah, kenapa apa yang saya rasa saya buat betul ketika tu adalah saya tak memberitahu orang yang saya tengah susah. So ketika tu saya masih ada nama dan orang tak tahu pun yang saya tak ada duit. So saya boleh buat apa sahaja tanpa orang minta simpati daripada orang. Jadi ada nama. Confidence level tu ada. Masa tu jual apa? Air Masa tu saya jual ibu. Ibu. Ibu alhamdulillah ibu. Ketika tu share sikit experience. Ketika tu saya boleh buat jualan 200,000, 300,000 tapi Ibu pun tahu tak ada kos. Untung mesin. Sebabkan saya tak meminta simpati orang lain. Saya tak ada berlagi tolong saya mencari jalan penyelesaian. Ketika tu alhamdulillah Allah bagi jalan yang baik dan saya jumpa jalan yang baik dan saya boleh membuat ibu tu pada ketika tu. Ibu pasal apa tu? Macam mana teknik Instagram, marketing, guerrilla. So, saya konsisten buat. Saya buat ads. Saya konsisten dalam setahun juga kot. Lepas tu baru saya fokus buat era balik. Lepas tu yang air tu? Tu pun batu lonjakan juga Sifu. Air cara tu pun alhamdulillah batu lonjakan, which is bagi saya cakap kalau bisnes ni okey, alhamdulillah duit untung pertama saya nak belanja bawa satu family pergi umrah. Duit air tu lah. Saya buat first month tu alhamdulillah meletup Sifu. Dia tak meletup sangat tapi alhamdulillah permintaan tu luar biasa. So saya decide guna duit tu untuk bawa family saya umrah. Saya minta mak saya doa banyak-banyak sebab doa mak ni memang luar biasa Sifu. Saya rasa saya berjaya pun sebab doa seorang ibu yang ini dah minta doa dengan mak ke untuk minta doa. Minta Sifu. Dan lepas saya balik daripada umrah dengan family tu memang macam ni Sifu, naik alhamdulillah. Yelah, jual air sampai saya tak silap capai 2 juta kan masa tu. Betul satu jual bulan. air tu kan. Betul. Kita banyak agent, banyak dropship ketika tu. Pada masa tu lah, tapi biasalah ada ujiannya tersendiri kan. Bagi saya benda tu yang penting. Which is kita kena sentiasa bersedia untuk kita di bawah. Sebab kita kena tahu tak sentiasa kita di atas. Tak sentiasa duit kita banyak. Penting ada mindset macam tu. Standby mindset kita ni kalau kita jatuh. Betul. Sebab jatuh itu pasti dalam hidup. So kalau kita jatuh pun kita akan okey. Kalau komitmen kita tak tinggi mana Sifu, komitmen kita rendah, kita tak ada sen 6 bulan setahun dan dia boleh makan je. Dia okey. Dia Itu penting jangan banyakkan hutang, betul? Jangan banyakkan hutang Sifu. Lagi-lagi tengah duit banyak ni beli je cash. Beli yang patut dibeli je. Invest lah, tapi jangan invest yang salah lah. Benda tu penting mentaliti orang muda untuk menyimpan ya. Penting Sifu, sangat penting. Sebab SAS ni dah melaluinya waktu umur berapa 18. Sebab benda tu confident level juga Sifu. Once kita ada cash reserve, kita akan confident nak buat apa saja. Betul. Tapi bila kita tak ada apa-apa, confident kita pun hilang. Itu tak ada apa-apa. Kalau hutang lagi pening. Komitmen tinggi lagi. Dan jangan, bagi saya jangan asal susah je minta hutang. Asal susah je jangan minta. Jangan. Sebab kita akan sentiasa bergantung dengan orang lain, benda lain. Cuma kita kena usaha bergantung pada diri kita sendiri, baru kita akan survive lah hidup ni. Jadi itu penting ya, sharing daripada SAS ni. Dia tentang satu mindset lah. Satu mindset yang perlu diterapkan sebagai usahawan. Lagi-lagi orang muda. SAS umur berapa sekarang ni? Sekarang 27 dah ya. Dah tua dah 5 tahun lepas saya jumpa dia, umur dia 22. Betul sih. Masa tu gila kereta. Sekarang ni biasa-biasa lah kan. Sebab dah lalui fasa-fasa umur kan. Betul. So lebih matang. Okay. Jadi nampak lah perbezaan selari dengan umur tu. Betul sih. Jadi kalau usahawan lah kan, bila dah ada duit, projek raya banyak, buat profit kan. So duit tu macam mana kita nak simpan tu, macam mana, dalam bentuk macam mana sebenarnya? Simpan tu kalau saya pergi purchase lagi stok untuk tahun depan. Beli tahun depan. Tapi ada asingkan jugalah. Ada. Kita memang ada asingkan untuk investment, untuk menyimpan. Sebab kita tak berbelanja sangat Sifu. Kalau Sifu, saya rasa Sifu pun tahu kita bermula macam mana.
Office pun tak ada Sifu. Warehouse tahun lepas pun kita buka warehouse pun kosong je Sifu. Kita tak renovate apa-apa pun. Kita memang sentiasa start dengan apa yang ada. Apa yang ada? Tak payah nak nampak Yang penting keyakinan kita, usaha kita, betul? Betul. Bukankah tahun lepas ke warehouse SAS kena bakar? Betul Sifu. Siapa yang bakar tu? Cuba cerita sikit. Siapa? Saya tak tahu siapa tapi kita benda tu adalah kes mahkamah. Dan alhamdulillah dah selesai pun. Orang tu just kena penjara berapa bulan saja, tak lama pun. Kes dia adalah dia upahan je Sifu. Dia upahan Dapat dia, tangkap yang kita upahan tu je. maksudnya orang yang buat kerja tu kita dapat tangkap. Dalangnya tak tahu. Dalangnya dia lapis atas. Bila kita tangkap orang atas, lapis atas sampai atas sampai atas. So benda ni susah untuk dicari. Dan perlukan masa Dia yang sangat bakar banyak. warehouse tu macam mana? Cuba cerita sikit. Macam mana berlaku tu story dia? Kali pertama dia datang warehouse tu Pukul dia berapa masa tu? Pukul 4 pagi. 4 pagi? 4 pagi. SAS dah tidur dah. Dah tidur lah. Okay. Ni tahun lepas kan? Tahun lepas betul. Bulan 1. So dia masuk, dia baling Molotov. Molotov betul. Koktail yang botol Betul ada bom minyak api tu apa kan. So yang pertama dia dapat bakar. Tapi dia bakar bahagian depan saja, which is tak kena pun kat stop. Kita sempat panggil mobil cepat and mobil dapat padamkan. Kali kedua lagi gentle Sifu dia. Berapa lama gap masa dia? Seminggu je. Seminggu? Tak sampai seminggu. Orang yang sama? Orang yang sama. Okay. Kali kedua dia lagi gentle. Dia masuk daripada belakang. Dia buka kita punya grill kat belakang semua. Dia pecahkan. Dia masuk. Kita ada orang kat dalam tu Sifu. Tapi kita duduk depan. Dia masuk belakang. Warehouse saya besar. So once kita pasal pun lambat. Dia masuk. Dia baling. Boom, bakar. Betul-betul kat stop. Berapa banyak stok terbakar masa tu? Ketika tu kerugian adalah 1.7 juta. 1.7 juta. Itulah saya tengok kat sosial media SAS up masa tu. Saya ingat marketing. Bukan Sifu. Ada orang cakap marketing kan? Jujur Sifu sumpah Sifu memang tak ada marketing. Tapi betul tak? Mula orang cakap marketing. Tapi saya kenal SAS ni takkan buat benda macam ni. Betul. Ni Saya tak pengaruh lah dengan dakyah orang cakap ini marketing saja bakar. Bukan Sifu. Dia main emosi kita pun terganggu Sifu ketika tu. Memang efek Efek macam mana tu? Stok tak maksudnya, cukup. Bulan puasa lah kena tu. Bukan, dia kena awal bulan 1. Okay. So kita ada sempat untuk buat stok lagi lah. Dan ketika tu memang kerja lah sebab tak berhenti kan dia datang buat kan. Tapi alhamdulillah kita tangani dengan baik. Polis bagi kerjasama yang baik. Polis siap buat roadblock depan warehouse kita. Bukan satu balai je terlibat, ada 3 balai. Oh, 3 balai. Jinjang, Sentul dan lagi satu saya lupa. Semua polis buat kerjasama yang baik. Saya pun banyak kali pergi balai. And benda tu bagi kekuatan barulah buat kita. Untuk Masa tu SAS tak rasa macam takut ke? Rasa nak give up ke? saya tengok budak-budak saya takut. Saya tak ada takut Sifu. Saya leader. Saya cakap, tak boleh. Kita mana ada apa-apa okey je lah. Kita kena confident lah. Sebab kita carry orang kan. So kalau kita tunjuk kita lemah depan orang yang kita carry, orang semua akan jadi takut. Tapi bila kita bagi positive vibe kepada team kita pun akan jadi positif. Alhamdulillah Sifu. So tahun ni semuanya berjalan lancar ya? Tahun ni alhamdulillah berjalan lancar. Kita nampak konsil alhamdulillah naik. Kita tengah tunggu stok orange milk lah keluar. Saya pun nak terjah juga ni. Betul lah. Saya kali ni saya kena beli. Betul. Jangan bagi free lagi jangan sponsor. Okey, boleh Sifu kali ni. Pilih sendiri nak. Boleh. feel. Saya kena bagi Sifu banyak ajar saya. So apalah salah 1 line, 2 line, 3 line. Orange saya kena beli. Orange okey, Sifu beli kali ni. Okay. Kat Setapak Setapak tapi lambat sikit Sifu. Kita pergi minggu terakhir. Minggu terakhir insya-Allah dia. Nanti kita buat konten Boleh. kat sana ya. Okay, so SAS, terima kasih SAS di atas kesudian datang pada hari ini. Sama-sama InsyaAllah, Sifu. apa yang dikongsikan dan memberi inspirasi, motivasi yang mana sesi podcast ni sebenarnya dah lama kita tak buat. 4 tahun, 5 tahun lepas. Jadi kita buat ni sebenarnya sebab sekarang ni ramai usahawan
melalui fasa-fasa ujian kan. Betul. So mereka ni perlukan semangat, perlukan motivasi, inspirasi. Jadi antara orang yang saya rasa patut panggil awal-awal ni adalah SAS ni lah. Yang sentiasa positif, sentiasa berenergi, semangat untuk berjuang. Dan juga saya suka semangat dia. Saya pun boleh contohi semangat dia. Orang veteran ni kadang-kadang dia lemah semangat. Jadi dia nak semangat orang muda tu. Ya, tipu banyak ajar saya daripada zaman saya buat karakter. Sebab saya buat karakter memang boleh daripada Sifu. Ketika tu bayangkan kita mampu boleh buat konsisten sale 1 juta satu bulan. Dengan berkat Sifu ajar. Saya ingat lagi teknik yang Sifu ajar adalah kita jual karakter dulu satu flavor. Flavor caramel. Sifu cakap keluarkan banyak flavor. Kita macam banyak nanti jadi pening. Tapi Sifu cakap percaya. So kita keluarkan 3 flavor. Boleh Set package. kita naik 3 kali ganda Sifu. Sebab package. Sebab package. Kita customer yang sama tapi dia beli 3. Sebab benda tu. So jangan lupa bagi royalty. Tak buat dah Sifu.